Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Habislah Hamzah Zainuddin pula. Habislah Sanusi kali ini, bukan Hamzah Zainuddin. Habislah Sanusi kali ini. Semakin hampir kepada tahap kritikal bahaya Hamzah lagi Sanusi bakal akan kantoi habis dan mungkin dia akan kena tangkap juga. Kerana satu persatu pegawai-pegawai di dalam kerajaan, pegawai penjawat awam di dalam kerajaan negeri Kedah, seorang demi seorang ditahan oleh SPRM. Lama-lama akan ketahuan juga dalang sebenar. Akan pasti mereka ada juga yang akan buka mulut nanti akhirnya. Kes RII disahkan, baru saja disahkan, seorang lagi penjawat awam ditahan oleh SPRM. Seorang pegawai kanan yang berkhidmat dengan kerajaan negeri direman oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bagi membantu siasatan berhubung rasuah dan salah guna kuasa dalam perlombongan unsur nadir bumi RII di Kedah. Sumber berkata, suspek lelaki yang berusia 50-an itu ditahan kira-kira jam 8 malam semalam di Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, bukan Suruhanjaya Pilihan Raya, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Alustar, kerana disyaki telah meminta rasuah berjumlah kira-kira 1 juta ringgit daripada seorang pemilik syarikat. Perintah reman selama 3 hari bermula hari ini sehingga 26 Julai telah dikeluarkan oleh Magistrat Muhammad Zul Hilmi Latif di Mahkamah Magistrat Alustar pagi tadi, ujarnya. Setakat ini menurutnya, secara keseluruhannya, seramai 4 orang suspek telah ditahan oleh SPRM, termasuklah Ketua Pegawai Eksekutif CEO Perbadanan Menteri Besar atau MBI, pengarah syarikat dan pembantu kepada pemilik syarikat bagi membantu siasatan. Sementara itu, pengarah kanan bahagian siasatan SPRM pula, iaitu Datuk Seri Hishamuddin Hashim, ketika dihubungi mengesahkan tangkapan tersebut dan mengesahkan siasatan dijalankan di bawah Seksyen 17 dan Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Pada 19 Julai yang lalu, CEO MBI dan seorang pengarah syarikat ditahan reman SPRM bagi membantu siasatan berhubung rasuah dan salah guna kuasa sektor perlombongan berjumlah lebih 13 juta ringgit Malaysia. Difahamkan aktiviti perlombongan yang dijalankan secara haram oleh sebuah syarikat terlibat mendapat perlindungan daripada pihak berkuasa tertentu sejak tahun 2020. Hasil siasatan yang dijalankan berjaya mengesan beberapa pembayaran yang disyaki melibatkan rasuah berjumlah lebih 13 juta ringgit Malaysia yang diberikan syarikat terlibat sebagai sogokan bagi melindungi kegiatan perlombongan haram ini bagi tempoh 2020 hingga 2023. Siapa menteri besar waktu itu? Kena jawab jugalah. Syarikat milik wanita yang ditahan reman itu dipercayai telah mendapat kelulusan untuk menjalankan projek pembangunan ladang hutan pokok getah Klon Balak TLC di 2 kompartmen di Kedah dalam tahun 2016, katanya. Sumber daripada malaysiagazette.com. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini.
Satu lagi DUN yang dijangka sudah kalah untuk Perikatan Nasional adalah di DUN air hangat. Di Ayak Hangat. Kerana PAS mendakwa dikhianat oleh Bersatu. Kerana Bersatu rebut DUN Ayak Hangat 24 Julai 2023. Okey, laporannya begini daripada malaysiagazette.com. Okey. Perikatan Nasional di Langkawi, Negeri Kedah, didakwa bergolak selepas berlaku perebutan di antara PAS dan Bersatu terhadap satu kerusi Dewan Undangan Negeri, kerusi DUN Air Hangat. Sumber berkata PAS memang terkilan. Siapa tak terkilan kalau tiba-tiba berkawan, tapi tiba-tiba aja dia letak calon di sana. Sumber berkata PAS terkilan apabila tiba-tiba Bersatu tidak mengotakkan janji untuk membenarkan parti itu meletakkan calon di DUN Air Hangat. Mungkin Bersatu yakin boleh menang di sana dan akar umbi Bersatu tak mau berganjang. Mereka mahu tetap berkuasa di DUN Air Hangat. Kerana itu mereka dengan diam-diam telah mengingkiri janji dan meletakkan juga calon mereka di DUN Air Hangat, walaupun janji sudah diberikan untuk membenarkan parti PAS di sana. Katanya walaupun begitu PAS tetap berlapang dada ketika Bersatu menamakan Datuk Muhammad Suhaimi Abdullah sebagai calon ahli Parlimen Langkawi pada pilihan raya umum ke-15 yang lalu. Mereka berlapang dada, okeylah, kita berikanlah kepada Bersatu untuk PRU15. Tetapi ketika kata kenyataan itu, ketika Datuk Suhaimi dinamakan sebagai calon Langkawi pada PRU15, Bersatu Langkawi secara keras menolak calon luar. Tetapi PAS berlapang dada menyambut dan yang dipertua PAS Langkawi Zubir Ahmad menjadi wakil calon. Itulah pengorbanan terbesar PAS Langkawi lakukan demi persahabatan, kata sumber. Beliau berkata, PAS akan terus membuat tentangan sekiranya Bersatu masih mahu meletakkan. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Nampaknya Perikatan Nasional sudah ada bukti bahawa memang mereka tak disukai. Mereka tak disukai. Dan sampai ada, ini barulah protes betul-betul. Ada satu protes di Batang Kali yang memang luar biasa protes ini. Sampai buat Hamzah Zainuddin pening kepala, sampai buat Muhyiddin macam rasa nak pecah kepala, Sanusi pun pening, Hadi Awang of course pun pening kepala. Itu pengerusi atau presiden daripada gerakan pun pening kepala. Semua orang pening kepala lah. Mereka ingat semua orang suka, tapi rupa-rupanya memang ada orang tak suka. Dan ini yang tak suka ini siapa dia? Mari kita baca. Di Batang Kali, protes di Batang Kali. Hamzah Zainuddin kata biasalah, ada suka ada tak suka, kata Hamzah. Cuba kalau Pakatan Harapan BN yang kena begini. Bukan main lagi dia akan cakap bla 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 bla. Tak ada lah dia bercakap biasalah, ada suka ada tak suka, mana ada. Setiausaha Agung PN Hamzah Zainuddin menganggap protes terhadap calon parti gabungan itu untuk kerusi DUN Batang Kali di Selangor sebagai suatu yang biasa bagi sebuah parti politik. Biasalah katanya. Kompom kalah sudahlah kalau begitu. Kalau penyokong PN sendiri pun tak suka, habis. Siapalah yang mau josok? Tak payah lawan lah, memang kalah lah. Memang confirm kalah lah Hamzah Zainuddin. Saya rasa memang kamu sudah kalah. Bolehlah kita cakap 90% dah kalah di DUN Batang Kali. 1-0. Ada orang suka,
Ada orang tak suka katanya kepada pemberita selepas majlis pelancaran jentera PN di Tanjung Karang malam tadi. Hamzah Zainuddin diminta untuk mengulas mengenai penolakan daripada akar umbi bersatu di Hulu Selangor pada minggu lalu. Yang amat kecewa selepas gabungan itu didakwa telah pun mengenepikan ketua bahagian mereka, yaitu Mat Anwar Muhammad Nur, daripada bertanding di Batangkali. Jadi siapa yang bertanding di sana? Okey, untuk info anda, pada 2018 yang lalu, untuk P94 Batangkali, untuk P94 N7, pengundinya ialah 49,000. Yang menang pada ketika itu adalah daripada Bersatu. Bersatu telah menang Harumaini bin Haji Omar dengan majoriti 8,315. Terlalu jauh meninggalkan PAS yang hanya menang 7,000 saja undi. 7,000 saja undi. Okey, 7,000 saja undi untuk tahun 2018 yang lalu. Okey, jadi berdasarkan foto yang tersebar di Facebook, ahli yang dikatakan tidak berpuas hati telah membakar dan memijak bendera Pakatan Harapan. Perikatan Nasional, maafkan saya, Perikatan Nasional. Mereka mendakwa Perikatan Nasional telah memilih seorang lagi ahli jawatan kuasa pimpinan bahagian Hulu Selangor yang didakwa bersekutu dengan pengerusi PN Selangor, Azmin Ali, dan bukannya Anwar. Menurut catatan di Facebook, akar umbi bersatu tempatan juga telah melancarkan gerakan memboikot calon berkenaan dan berikrar untuk memastikan PN kalah pada pilihan raya 12 Ogos ini. Habislah. Sementara itu, Hamzah memberitahu pemberita PN akan mengumumkan calon mereka untuk pilihan raya negeri Selangor Rabu ini. Pengumuman itu akan dibuat semasa acara yang diadakan di Taman Medan, Petaling Jaya pada jam 8 malam nanti. Okey. Belum pasti lagi, belum 100% pasti sebenarnya. Adakah Hamzah Zainuddin akan membuat U-turn? Takut kalah juga, terpaksa nanti ubah pendirian dan akhirnya mencalonkan seperti keinginan akar umbi, ataupun mereka tetap mahu juga. Yang pasti, orang-orang di Batangkali menolak betul-betul calon itu kalau dicalonkan betul-betul, dan mereka akan memastikan PN kalah di Batangkali. Confirm kalah 1-0. Tahniah diucapkan kepada yang menang. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.